Bab haram dengan sebab atau kerana penyusuan itu orang-orang yang haram dengan sebab keturunan ataupun kerana keturunan. Imam Abu Dawud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Aisyah isteri Nabi SAW bahawa Nabi SAW bersabda, haram kerana penyusuan itu apa? yakni orang-orang yang haram dengan sebab wiladah, dengan sebab peranakan ataupun kelahiran, maksudnya keturunan di sini. Imam Abu Dawud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Ummi Salamah bahawa Ummu Habibah berkata, wahai Rasulullah, tak hendakkah, tak teringinkah engkau kepada saudara perempuanku, kepada saudariku? Qala, Nabi SAW bertanya balik, nak buat apa? Jawab Ummu Habibah, kahwinlah dengan dia. Nabi SAW berkata, saudara kamu itu, yang saudara perempuanmu itu? Dia berkata, iyalah. Qala, Nabi SAW bertanya lagi, adakah kamu suka perkara itu? Adakah kamu suka? Jawab Ummu Habibah, saya tidak bersendirian sebagai isterimu, saya tidak bersendirian denganmu. Jadi bukan saya seorang saja isterimu. Orang yang paling saya suka berkongsi kebaikan dengan saya ialah saudara saya, ini adik-beradik perempuan saya. Nabi SAW menjawab, sesungguhnya dia tidak halal kepadaku. Kata Ummu Habibah, demi Allah, saya diberitahu, saya mendapat berita bahawa engkau hendak meminang Durrah atau Zurrah. Zuhair, perawi dia tu Syak, iaitu binti Abi Salamah. Durrah atau Zurrah binti Abi Salamah. Nabi SAW bertanya balik, anak perempuan Ummu Salamah tu kah? Kata Ummu Habibah, iyalah. Qala, Nabi SAW bersabda, ketahuilah demi Allah, kalau tidak kerana dia tu anak tiriku, anak tiri dalam haribaanku, yakni anak tiri yang aku pelihara dalam haribaanku, ma halat li, tidak halal juga dia kepadaku kalau tidak sabit itu pun. Sebabnya dia adalah anak perempuan saudara sesusu denganku, saudara susuan aku. Thuwaibah telah menyusukan aku dan ayahnya. Oleh itu janganlah kamu kemukakan, bentangkan, kemukakan kepadaku anak-anak kamu ataupun saudara-saudara perempuan kamu. Babun fi labanil fahli. Ini bab tentang susu susu bapa. Asal makna dia fahl itu makna bapa. Kalau untuk binatang bapa jantan. Labanil fahl yakni susu suami kepada perempuan yang menyusukan seseorang itu. Maksud dianya kedudukan suami bagi perempuan yang menyusukan seseorang. Itu maksud labanil fahl itu. Bukan dia tu ada susu, tak? Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya pernah Aflah, iaitu anak kepada Abil Qais, masuk menemuiku. Begitu disebutkan di sini, anak kepada Abil Qais. Saya pun hendak bersembunyi darinya, hendak berada di balik tabir. Qala, dia berkata, tastatirina minni wa ana ammuk, kamu nak bertudung ataupun kamu nak
berada di balik tabir, bersembunyi dengan daku, nak bersembunyi dengan aku, padahal aku ni pak cikmu, pak saudaramu. Tanya Aisyah, saya pun kata kepada dia, min ain, dari mana, kok mana, ini pun saudara kok mana. Dia pun kata, isteri saudara saya telah menyusukan kamu. Kata Aisyah, yang menyusukan saya isterinya, suaminya tidak menyusukan saya. Lepas itu Rasulullah SAW masuk ke rumah saya pun cerita kepadanya. Dia pun kata, sesungguhnya dia itu pakcikmu. Betul lah, dia itu pakcikmu. Biarlah dia masuk menemuimu. Yang ini tanpa kamu berselindung lagi. Babun fi radha'atil kabir. Ini bab tentang penyusuan orang yang sudah besar. Penyusuan kepada orang yang sudah besar. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, kedua-dua perawi yang disebutkan di awal tadi meriwayatkan hadis yang sama makna. Sama maknanya, bahawa Rasulullah SAW pernah masuk kepadanya, yang masuk ke rumahnya. Di sisinya pada ketika itu ada satu orang lelaki, kata Hafs, ini salah seorang perawi, iaitu Tuk Guru Imam Abu Daud. Fashaqqa dhalika alaihi, Rasulullah SAW berasa berat, keberatan dan berubah mukanya. Thumma ittafaqa, kemudian mereka berdua bersetuju. Ini perawi, dua orang Tuk Guru Imam Abu Daud itu, yang pertamanya Hafs dan yang keduanya Muhammad bin Kathir. Lepas pada ni keduanya serupa dari segi riwayatnya. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, dia tu saudara susuan saya, atau saudara sesusu dengan saya. Faqala, Nabi SAW pun bersabda, unzurna man ikhwanukun, perhatikan baik-baik siapa saudara-saudara kamu. Fa innamar radha'ah minal maja'ah, kerana penyusuan yang memberi kesan, penyusuan yang memberi kesan dari segi hukum, maksudnya ialah penyusuan yang menghilangkan kelaparan, yang menghilangkan kelaparan, yang menyebabkan kenyang. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, katanya, tiada penyusuan kecuali yang menguatkan, meneguhkan tulang dan menumbuhkan daging. Abu Musa berkata, jangan kamu tanya lagi dalam keadaan si alim besar ni, orang alim ni ada di kalangan kamu. Dengan syaratnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud lagi daripada Nabi SAW, sama dengan makna hadis jadi, cuma dia kata anshaza, dia bukan kata syadda, tetapi yang dia guna ialah perkataan anshaza, iaitu samalah, juga lebih kurang samalah, iaitu yang menguatkan, meneguhkan, mengukuhkan apa ni, tulang. Itu ya beza dia. Bau man haruma bihi sekali. Kita balik semula, iaitu hadis bab haram dengan sebab penyusuan itu, orang-orang yang haram dengan sebab keturunan. Ini hadis besar makna dia, sebab banyak hukum radha', hukum penyusuan itu ada kaitan dengan hadis ni, ada kaitan dengan hadis ni. Inilah salah satu rujukan utama dalam bab penyusuan ni. Selain daripada Al-Quran, disebutkan wa ummahatukumul lati arda'nakum, itu arda'nakum, itu pun dia berkait dengan penyusuan juga, sekadar tu ya dalam Quran je.
Adapun dalam hadis ni panjang lagi lah, banyak lagi perincian dia. Begitulah. Riwayat daripada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haram kerana penyusuan atau dengan sebab penyusuan. Apa yang haram dengan sebab keturunan? Apa tu maksudnya orang yang haram dengan sebab kelahiran, yang keturunan. Ringkas saja hadisnya, tetapi makna dia sangat luas. Jadi dari segi makna dia haram. Haram dari segi mana? Bukan haram bukan haram itu dari semua sudut, dalam setengah-setengah perkara saja. Kalau kita tengok dalam kitab kita ni, muka surat 25, di situ dia sebut, dia ada petik daripada Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Dia kata, wa huwa bil ijma' fima yata'allaq bi tahrimin nikah wa tawabi'ihi wa intisharil hurmah bainal radhi' wa auladil murdi'ah wa tanzilihim manzilatal aqarib fi jawazin nazar wal khalwa wal musafara walakin la yatarattabu alaihi baqil ahkamil umumah min at-tawaruth, dan seterusnya panjang tu. Dia sebutkan maknanya ini semua ulama mengatakan haram tu dari sudut mana? Ia berkaitan dengan nikah dan segala perkara yang berkaitan dengannya lah. Dan dari segi haram antara radhi' anak yang menyusu itu dan anak ibu yang menyusukan kepadanya. Dan dari segi mereka jadi serupa dengan anak beranak juga. Dari segi mana? Dari segi harus dilihat, harus berdua-duaan dengannya, khalwah, berada di tempat sunyi, harus mendedahkan aurat yang tidak harus didedahkan di hadapan orang lain. Misalnya kita kata kepala, lengan, betis dan sebagainya, dengan orang lain tak boleh. Ni boleh. Tetapi tak ada kena-mengena dari segi hukum ibu hak lain tu. Hukum ibu hak lain, ibu sebenar hak lain. Dari segi boleh menerima pesaka, kalau ibu sebenar. Kalau ibu sebenar boleh terima pesaka. Masing-masing lah. Ibu daripada anak, anak daripada ibu boleh. Dan kewajipan memberi nafkah, dia ada kaitan tu. Tapi ibu susu ni tidak kait tu. Dari segi merdeka dengan sebab milik, sekarang ni tak ada lah hukum ni. Hukum ni tak ada sebab tak ada sistem hamba tu. Tapi kalau dalam keadaan ada sistem hamba tu, seseorang katakanlah dia memiliki satu orang perempuan, tiba-tiba perempuan itu ibu dia, mana dia memiliki diberikan kepada dia seorang perempuan itu sebagai hamba saya. Misalnya dia beli kau, ataupun diberikan kepada dia, dia beli kena mak dia, dengan sendirinya jadi merdeka. Kalau mak sebenar. Tapi kalau mak susu tidak jadi dengan automatik jadi merdeka begitu, tidak. Syahadah, saksi, dari segi saksi, hakim nak terima saksi. Kalau mak sebenar tak boleh. Kalau ia menyokong anak dia lah, kalau kes tu kes anak dia. Begitu juga sebaliknya, mak seorang ibu dituduh anak dia nak dikemukakan sebagai saksi, tak boleh. Kecuali dalam kes-kes tertentu lah. Dalam kes kebanyakan umum ni, kes sivil, orang kata hak tu tak boleh. Tapi kalau ibu susu tak apa. Wal aql, dalam masalah diat, pembayaran diat. Aql itu bukan makna akal. Akal ni aql itu makna diat, hukum diat. Seperti itu juga. Jadi hak dia kena bayarnya kalau melakukan jenayah. Si ibu tu melakukan jenayah. Jadi jenayah tu jenayah tidak sengaja, misalnya kita kata
Jadi si anak tu berkewajipan juga kena bayar sebahagian daripada diat, bayaran ganti rugi kerana melakukan jenayah tu. Hak ni semua ni, hukum ni ada orang pakar, orang pakar hak lain. Hukum Islam orang tak pakar. Tak pakar. Hukum Islam hak berdaulat hak ni tak ada. Orang tak pakar. Hukum diat ke apa tu. Bayaran ganti rugi. Begitu juga sebaliknya kalau anak melakukan jenayah. Jadi ibu tu berkewajipan juga bayar. Kalau ibu sebenar, ibu susu tak termasuk ni dalam bab ni. Wa isqatil qisas, begitu juga menggugurkan qisas. Kalau ibu tu bunuh anak dia, ayah bunuh anak, tidak boleh bunuh balas. Itu mana gugur qisas. Kalau ayah sebenar, mak sebenar. Tapi kalau mak susu, ayah susu, tak kena qisas. Itu dari segi hukum jenayah juga tu qisas, kena hukum. Adapun hukum ayah tu pada dasarnya adalah kelonggaran, tak boleh bunuh, tak boleh bunuh balas. Tapi itu pun tidak kata suatu yang muktamad juga. Boleh jadi juga kalau zaman tu berubah jadi lagu lain juga. Itulah benda hak berbezanya. Hak boleh ni kata ibu susu ni, kata jadi serupa mahram, serupa dengan mahram, orang yang haram nikah dengan kita. Dari segi mana? Itulah dari segi tak boleh nak menikah dengan dia, dari segi dengan anak-anak dia tak boleh nikah. Begitu juga boleh tengok, tak payah tutup kepala ke apa, boleh lagu tu. Duduk berdua-duaan dengan dia, supaya duduk dengan adik-beradik sendiri ataupun dengan mak sendiri, boleh. Dari segitulah. Wal musafarah, musafarah tu bukan makna jalan musafir sekali, dak. Musafarah ni mana dedah aurat, buka kepala, buka tudung, tu tak apa je. Buka tudung tak apa. Serupa dengan mak kita lah. Serupa dengan mak kita. Jadi kalau mak kita, kita duduk dengan dia berdua-dua, tak apa. Dia tak pakai tudung dengan kita, tak apa. Kita tak boleh menikah dengan dia. Ya, mana? Jadi ibu susu ni pun lagu tu lah juga. Begitu juga sebaliknya. Kalau yang menyusu itu perempuan, yang menyusu itu perempuan, maka ayah susu tu supaya ayah dia. Dari segi mana? Dari segi tadi tu. Kalau seorang perempuan, dia boleh duduk dengan ayah dia, kan, duduk berdua-dua pun tak apa, tak pakai tudung pun tak apa, nampak betih pun tak apa. Auratnya antara pusat dan lutut saja, antara pusat dan lutut saja. Jadi hak ni pula betul. Tapi dari segi ayah susu dia tu, dia nak terima pusaka ke apa, tak ada tu, tak boleh. Dan hak kita sebut tadi semua tu tak boleh. Jadi tidak kata atas ayah tu wajib kena bagi nafkah kepada dia, tak, tidak wajib nafkah. Begitu juga adik-beradik. Si ibu yang menyusukan seseorang tu ada anak dia, anak perempuan, katakanlah yang menyusu tu lelaki, dia ada anak-anak perempuan, itu adik-beradik dia. Itu adik-beradik susu. Dari segi takdilah hak bolehnya. Dan hak tak boleh, hak tadi lah, hak sebut tadi, dia ada beza. Ada setengah sudut serupa, setengah sudut tidak serupa. Hak serupanya dari segi boleh tengok, boleh buka tudung ke apa tu, mana aurat dia tu antara pusat dan lutut, serupa adik-beradik. Begitu juga sebaliknya, kalau yang menyusu tu perempuan, jadi ibu yang menyusu tu dia ada anak lelaki, adik-beradik juga. Adik-beradik juga. Panjang lah, luas lah hal ini. Jadi kalau si ibu tu, si ibu yang menyusukan seseorang tu, dia ada anak, tapi bukan dengan anak hak baru melahirkan anak, ada susu ni, bukan dengan suami lain. Anak tu pun adik-beradik juga, adik-beradik juga, serupa juga. Lepas tu sekarang ni seorang perempuan tu menyusukan satu orang lelaki, satu orang budak lelaki lah kita kata. Jadi dia menyusu ni
dengan sebab seorang suami, suami dia lah ni kita kata, jadi ada susu tu, sebab nak ada susu dia kena beranak dulu, tak ada susu gitu tiba-tiba gitu, jadi ada susu jadi beranak tu dengan sebab siapa? Dengan sebab suami yang ada tu. Baik, suami yang ada tu katakanlah dia ada anak-anak dengan isteri yang lain, bukan isteri ni, isteri ni memanglah adik-beradik dia lah, ada anak orang lain dengan isteri lain, isteri tu dia sudah cerai dah, tapi dia ada anak adik-beradik juga. Jadi nak pusing ke mana? Cucu pun begitu juga, tok nenek pun begitu juga, mak saudara. Kalau mak kita, mak dengan sebab keturunan, mak sebenar lah, ada adik-beradik, boleh kita nikah adik-beradik perempuan lah, boleh kita nikah dengan mak saudara kita? Tak boleh. Jadi hak ni pun lagu tu juga, mak susu tu ada adik-beradik, adik-beradik dia tu boleh? Tak boleh. Mak saudara kita ke atas, siapa ke atas mana, tinggi mana pun, sejauh mana pun sama, tak boleh. Ke bawah tak boleh juga, begitu. Jadi bukan anak dia dengan ibu yang menyusukan seseorang itu saja yang jadi adik-beradiknya, tidak. Anak dia dengan orang lain pun dia kira adik-beradik juga. Begitu benarnya. Tapi ada kes-kes yang kecuali yang disebutkan oleh ulama. Umpamanya disebutkan di sini pada muka surat 26. Pada muka surat 26. Dia kata wala tahrumul murdi'ah ala abir radhi' wala ala akhihi. Tapi ibu yang menyusukan seseorang itu tidak haram kepada ayah anak yang menyusu itu. Tidak haram. Mana boleh nikah kalau sekiranya dia cerai lah dengan suami dia yang ada tu semula, dia boleh nikah, tidak haram. Dan tidak haram juga kepada adik-beradik lelaki dia. Katakanlah ibu menyusu dia tu cerai dengan suami dia, kemudian nak nikah dengan abai kawan ni, boleh, tidak haram. Jadi hak haram ni berkait dengan dia tu, seorang yang menyusu tu, berkait dengan dia. Orang lain alik dia ni tak, adik-beradik dia ke apa, ayah dia ke apa, tak. Hak berkait dengan dia seorang, hak terlibat dengan penyusuan tu je. Lepas tu perincian dia sebut lagi ni contohnya lah. Asasnya hak tu lah, itulah asasnya. Jadi apa yang dikatakan yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minal wiladah, atau dalam setengah riwayat lain dia sebut minan nasab, haram dengan sebab penyusuan itu orang-orang yang haram dengan sebab keturunan, iaitu dalam sudut-sudut yang tertentu, bukan semua sudut. Supaya beginilah, dalam Quran, dalam hadis pun sebut banyaklah bahawa isteri-isteri Nabi itu ibu kepada orang mukmin, ibu kepada kita semualah. Orang kita semua nak nikah tak boleh dah, tak boleh nak fikir dia, muka tak ada dah. Tu zaman sahabat Nabi tu. Jadi sahabat-sahabat Nabi tu semua tu, bini Nabi tu Ummul Mukminin lah. Ummul Mukminin tu termasuk pokok dia lah sahabat. Ketika Nabi mati, bila Nabi mati tu dah kata Ummul Mukminin, apakah boleh kita kata bernikah? Mana-mana sahabat boleh menikah dengan isteri Nabi? Tak boleh. Dah kata Ummul Mukminin, dah sepumak, jadi bolehlah dedahkan aurat kamu. Tak, bahkan dia tu lebih ketat lagi aurat dia daripada orang-orang lain, dengan umat dia ni, dengan sahabat-sahabat tu. Kita ni lagilah, kita ni zaman tak tahu mana dah, sekali dengan dia dulu. Tapi kata ibu kepada orang mukmin, ibu tu dari segi kena hormat, kena sayang, kena bela dia, kena jaga maruah dia. Dari segi tu, dari segi kita berbangga dengan dia, kebanggaan kita, dari segi kita nak buat contoh kepada dia tu, tu dari segi dia tu kita nak jadikan contoh, tu ibunya. Bukan dia
ada beza pada situ. Jadi ibu susu lain. Ibu susu memang sperma sendirilah. Dari segi aurat ke apa tadi tu. Dari segi aurat tu sperma lah. Sperma kita sendiri. Boleh buka kepala ke apa tu. Bahkan boleh tetek pun boleh. Jadi ada anak dia, ada adik kita. Ini dari segi penyusuan ni, haram dengan sebab penyusuan. Jadi kalau dah kata adik-beradik, kita kata dalam fiqh pun disebut adik-beradik ni aurat dia sekat mana? Sebuah lelaki lah, antara pusat dan lutut. Perempuan pun, perempuan dengan lelaki. Kita kata, jadi kalau dah gitu nak ajak orang biar balik ke zaman hari itulah pokok saka gitu. Jadi tak sapakar lah. Kembal tu pun tak payah kembal, pakai bawah ni, sebut ikat bawah ni. Gitu ke? Tidak, bukan makna gitu. Kalau dalam hukum, dalam kitab-kitab dia sebut, kadang-kadang dia sebut tu nampak kejut gitu. Sebenarnya maksud dia bukan nak ajar gitu. Jadi hang mana duduk buat dah tu, kalau kita kata kembal tu kita faham lah. Okey, kita faham lah. Ni pakai kain di atas daripada tetek dia tu. Hak tu molek dah lah. Setara tu tak apa dah. Kalau duduk di rumah tu, duduk masuk, kalau duduk apa dia kembal, tak apa dah. Tapi hak sebenarnya kalau nak kira, bukan aurat lagi tetek dia tu. Faedahnya di mana? Faedahnya kita tak nampak faedah dia tu kadang-kadang. Tapi apabila sapah masa dia, kita nampak faedah dia. Kalau kata adik-beradik, kalau kata adik-beradik sebenar ataupun penyusuan, ataupun orang panggil menantu, haram dengan sebab musaharah, bukan dengan sebab radha'ah. Satu, haram dengan sebab keturunan. Yang kedua, haram dengan sebab radha'ah, penyusuan. Yang ketiga, haram dengan sebab musaharah. Musaharah tu persemendaan, dengan sebab seorang perempuan tu jadi menantu kita. Asalnya dia orang lain suka saka, kita sendiri nak nikah dengan dia pun boleh. Tapi bila anak kita menikah dengan dia, dia jadi serupa anak kita. Aurat dia pun jadi serupa anak kita lah. Mana hak asas dia nya antara pusat dan lutut. Tapi bukan nak menggalakkan buat cara lagu tu, tidak. Cumanya apa yang hukum tetapkan gitu, sebab ada ketikanya jadi susah. Misalnya kita kata menantu kita lah, menantu kita atau tok tua kita pun ikutlah, tak apalah, dengan sebab musaharah tadi, persemendaan tadi. Kalau kita kata menantu kita, dia duduk beri susu ke anak tu siapa? Cucu kita lah. Duduk beri susu ke anak, tiba-tiba ada dengan sebab apa-apa, kalau kita masuk ke sibuk kan, mungkin jadi orang dalam rumah kita, sebahagian daripada keluarga kita, tiba-tiba kita masuk, dia duduk menyusu. Bila menyusu nampak tetek dia, apakah dia kena tudung? Anak tu biar duduk dalam kain kelubang. Kau lagu mana? Ataupun dia cabut cepat-cepat tak? Untuk dia pakai semula coli ke, ataupun baju dia diangkat ke, gitu. Jeritlah budak tu. Budak nak menyusu, jerit gegar budak tu. Situ nampak faedah dia. Situlah. Bukan sesaja nak buka tetek pergi mari kotak kating gitu supaya orang sakat tu. Tak ada maksud tu. Ini ketika tadi, jadi dia pun tidak berasa segan, dia pun tidak berasa, tak adalah kena susah, kena bersembunyi, kena tudung anak tu pula jadi panah, jerit pula budak tu. Tak perlu. Kalau nampak, yelah, kalau berasa malu sikit, tutup sikit-sikit, gitulah. Kalau tak tutup pun tak apa. Begitu keadaannya. Itu faedah duduk situ. Faedahnya duduk situ. Setengah-setengah orang ni tidak faham benda ni. Padahalnya kalau tak tutup, jangan-jangan sekali kalau ada terdedah ke, tak apa. Itu orang Islam ni diajar biar reti, biar ada batas. Kita di manusia, bukan binatang. Dia tak tahu adik-beradik, tak tahu mak, tak tahu mak dara ke apa, tak tahu menantu. Kita manusia, dia mesti kena ada beza. Ada ketika-ketikanya kita tak boleh ada nafsu langsung. Kalau ada nafsu, kita kena kutuk diri kita, kita kena marah diri kita. Dia kena gitu. Bukan perempuan ni, setiap perempuan hanya dari sudut seks saja. Tidak gitu. Dia banyak hubungan antara lelaki dengan perempuan ni.
banyak lagi hubungan yang lain selain daripada hubungan seks gitu. Jadi dengan sebab itu kita kena buat tak ada. Dia ni kepada kita tak ada kau sepuluh kayu kita kata. Begitulah sepuluh kursi gitu. Nak timbun nafsu tak boleh, tak betul, situ rosak. Dia kena ada hak lagu tu. Hikmahnya jauh lah perginya, jauh pergi. Setiap hukum Islam tu dia buat, dia ada jauh pergi. Misalnya misalnya kita kata orang yang berzina tu, orang yang rogol orang, kalau dia fikir, kalau orang buat ke adik-beradik dia, komok dia lagu mana, orang tu pun dia ada gitulah je. Dia ada adik-beradik dia, yang marah, yang akan marah, yang naik angin, lagu tu serupa tu lah. Jadi dia, adakah dia berasa? Jadi dia akan mikir, ada batas. Orang lain pun lagu tu juga. Jadi kita itulah kena faham dari segi hak sebalik itu, apa maksud dia. Jangan kira dari segi zahir semata-mata. Tak boleh lagu tu. Tak apalah. Ini maksud hadis ni. Lepas tu hadis yang kedua daripada Ummi Salamah. Dia kata Ummu Habibah kata kepada Rasulullah. Ummu Habibah ni isteri Nabi SAW lah. Nama dianya mengikut kebanyakan ulama ialah Ramlah. Jadi dia kata kepada Rasulullah tak seronok ke, tak teringin ke kepada adik-beradik dia, adik-beradik perempuan. Kita ni bahasa Melayu ni saudara juga orang panggil kalau perempuan kan, tidak panggil saudari, saudara perempuan gitu. Kalau saudari saya, orang tidak guna lah betul, tak tahu, takut ada orang guna juga kan. Saudari saya, saudari ni untuk orang biasa gitu, saudara gitu. Kalau adik-beradik dia kata saudara lelaki, saudara perempuan, jadi saudara juga. Tak apalah, itu masalah bahasa saja. Jadi Rasulullah tak ada berasa nak lah kepada adik-beradik saya tu. Nak buat apa? Nabi tanya. Nak lagu mana? Nikah lah, kata dia. Nabi SAW pun tanya balik, terkejut lah. Adik-beradikmu tu kah? Hak perempuan tu namanya Azzah. Dalam riwayat Muslim ada sebut namanya Azzah. Iyalah, kata dia, adik-beradik saya hak tu lah. Pah nak kau suka kamu nya nak kau tawar gitu semua je dah. Dia kata, ya tak, ya pun saya bukan seorang juga jadi bini Nabi. Saya ramai lagi ada madu yang lain. Jadi daripada orang lain, baik adik-beradik kita sendiri. Jadi sayanya kalau paling saya suka berkongsi kebaikan, kelebihan dengan saya paling suka jadi adik-beradik lah. Sebab istimewa sangat jadi isteri Nabi SAW ni. Ini satu kelebihan. Jadi kalau saya ada kelebihan tu, seboleh-bolehnya, kalau boleh tak, adik-beradik saya pun dia dapatlah juga. Nabi SAW kata tak boleh lah, itu tak halal, betul lah betul. Tak halal. Lepas tu apa ya Ummu Habibah ni tanya gitu, dia tak tahu ke ayat Quran wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf tu. Tak boleh himpunkan adik-beradik dalam satu masa jadi bini, tak boleh. Dalam Quran kata tu mana hal ini tak boleh lah, termasuk dalam yang diharamkan. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum dan ayat tu seterusnya wa an tajma'u bainal ukhtayn. Ini wow tu ataf ke sana lah, makna haram jugalah kalau dalam satu masa. Kalau tidak satu masa, lain masa tak apa. Dalam satu masa. Jadi apa Ummu Habibah dia tak tahu, dia tanya begini? Boleh jadi pada ketika ni ayat tu tak turun lagi. Itu satu andaian yang dibuat oleh ulama, jawapan dia. Satu lagi boleh jadi juga dia tahu dah ayat tu, cuma dia ingat Nabi SAW boleh jadi ada beberapa perkara dia hukum khusus dengan dia. Dia tidak terikat dengan hak kebanyakan. Hak tu untuk orang ramai, untuk umat ramai-ramai ni. Takut-takutlah supaya menikah. Orang lain boleh pak, dia boleh 9.
Dan lain-lain lagi hak khusus dengan dia. Takut ni pun lagu tu juga mana tahu. Sebab wa antajma'u tu kamu tu boleh jadi ditujukan kepada umat, tak termasuk dia. Begitu. Nabi SAW kata tak boleh. Berdasarkan hak ni kita fahamlah ayat tu, Nabi SAW ni dalam kebanyakan hukumnya serupa dengan orang lain, kecuali ada dalil yang menunjukkan khusus dengan dia, baru kita kata itu khusus dengan dia. Kalau tidak, serupa dengan orang lain seperti ni. Kalau orang lain tak boleh menikah dengan adik-beradik dalam satu masa, jadikan dua orang adik-beradik itu sebagai isterinya dalam satu masa, orang lain tak boleh, dia pun tak boleh juga. Dalilnya ni, tengok hadis ni membuktikan bahawa tidak semestinya Nabi ni beza semua dengan umat. Bahkan dalam banyak perkara dia serupa dengan orang lain juga. Hak khusus dengan dia mesti kena ada dalil. Kita kena faham gitu. Jangan kita buat andai ini khusus dengan dia tak boleh. Khusus-khusus gitu tak boleh. Mesti kena ada dalil. Apa yang dia tawar tu? Apa yang dia tawar adik-adik dia tu kepada Nabi SAW ni? Dia kata sebab saya ada dengar ada orang cerita bahawa mu nak minah Durrah anak Abi Salamah, mana anak tiri Nabi lah. Kamu ada nak minah. Nabi SAW pun tanya, anak Ummu Salamah tu kah? Ummu Salamah tu bini dia dah pada ketika tu ni. Anak Ummu Salamah tu. Oh iyalah, kata dia. Oh tak boleh, kata dia. Tu kalau tidak sabit dia tu anak tiri aku pergi jak kecil lagi. Maksudnya dalam hari baik aku tu pergi jak kecil lagi. Kalau tidak sabit tu pun tak boleh juga. Sebab ayah dia tu adik-beradik susu dengan saya. Sama-sama diberikan susu oleh Thuwaibah sebelum Halimah jadi penyusu kepada Nabi itu. Sebelum pada itu Thuwaibah dulu bagi susu beberapa hari kepada Nabi dan ayah dia tu sekali. Jadi ni kan ada pula dua sebab pula. Anak tiri dalam Quran sebut warabaibukumul lati fi hujurikum, anak-anak tiri yang dalam haribaan kamu. Kalau tidak dalam haribaan kamu tak pera pun begitu juga. Tapi hak disebut dalam haribaan kamu tu mengikut kebiasaannya. Kebiasaannya. Kalau seseorang tu dia menikah dengan seorang perempuan tu, dia menikah dengan seorang lelaki, dia ada anak dah, biasanya anak tu akan pergi sekali ke dia lah. Suami baru dia tu akan jaga, biasanya begitu. Jadi kalau kecil lagi kak duduk atas riba. Jadi sebut riba tu tidak semesti riba. Kalau tidak riba pun, kalau dia membesar di lain, tapi anak tiri dia serupa je lah, serupa juga. Jadi kalau tidak sabit tu pun tak boleh juga. Ni ada dua pula penghalalnya, lagilah tak boleh. Tapi betul ke Nabi SAW tu nak tu? Orang cerita tu tak betul. Ini menunjukkan cerita yang sampai kepada kita, bukan kita saja, di zaman sahabat dulu pun lagu tu tidak semestinya betul. Walaupun tersebar sampai kepada seseorang tak mesti betul. Pasal apa dia yang rakyat cerita tak betul lagu ni? Boleh jadi belaka, boleh jadinya tubik daripada mulut siapa-siapa, secara dia tu tidak sedar molek kau, ataupun disebarkan oleh orang munafik, boleh jadi berlaku juga. Seperti mana cerita berlaku, dikatakan Nabi SAW cerah habis bini dia. Yang dapat tahu tu sahabat juga, pergi royak ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nak pasti tu pergi, lalu dia pergi tu tanya, rekah cerita je, tidak pun ada. Sayyidina Umar bertakbir bukan main dia, pasal suka sangat. Sebab kalau cerah belaka termasuk anak dia jugalah. Termasuk anak dia. Jadi cerita tu hak kata Nabi cerah tu siapa dia? Yang saya banyak hak munasabahnya. Kalau hak tu munafik, dia nak suruh tak tenang, keluarga Nabi ni nampak kocam, celaru, hak tu hak dia naknya. Jadi hak ni pun
begitu juga. Jadi cerita yang sampai kepada Ummu Habibah ni tak betul. Kalau ada orang sebut pun itu tidak berasas lah, tidak berasas. Dan Nabi SAW kata tak boleh, sebab ada dua sebab. Kalau ada pun daripadanya tak boleh. Jadi hak sini dia sebut Thuwaibah menyusukan aku dan ayah dia. Thuwaibah menyusukan aku dan ayah dia. Jadi Nabi SAW jadi sudah adik-beradik, susulah dengan ayah dia tu, Abu Salamah tu. Bila begitu, anak Abu Salamah kira anak dara dia. Anak dara, kalau kita tengok keturunan, berdasarkan keturunan, kalau hak sebenar, anak saudara kita boleh nikah? Tak boleh. Jadi hak susu ni pun itulah juga, tak boleh juga. Itulah maksud yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasabi. Kalau dalam keturunan, berdasarkan keturunan itu anak dara tak boleh. Hak ni pun anak saudara susu ni pun tak boleh juga. Inilah dalil dia. Serupalah dengan hak keturunan tu. Jadi disusukan oleh Thuwaibah, saya dengan ayah dia. Jadi pada ketika ini menunjukkan ketika Nabi menikah tu mana kecil lagi. Nabi dikatakan dalam haribaanku, mana dia kecil lagi. Tu duduk sekali dengan Nabi SAW tu. Jadi anak tiri Nabi tu dia kecil lagi. Dia ada dua orang anak. Seorang lagi nama Umar bin Abi Salamah. Hak ni Durrah binti Abi Salamah. Ada seorang lagi, dia Zainab, nama seorang ni Zainab binti Abi Salamah. Jadi tiga anak dia ni sebelum nikah dengan Nabi SAW. Jadi Nabi lah pera semua tu. Nabi pera. Jadi tak ada lah kita kata menikah Nabi SAW ni semata-mata nak berseronok, nak memuaskan nafsu. Tak ada. Kalau kita tengok sini, janda ni ada anak kecil-kecil, susah. Susah. Tapi Nabi SAW pera, duduk dalam jagaan Nabi. Jadi hak kecil sekalinya Zainab. Jadi hak ini besar sikit lah. Tak apalah. Di sini disebutkan dalam kitab ni dan dalam kitab-kitab lain juga ada sebut, rasanya perlu juga diperjelaskan. Sebab orang tu buat dalil maulud ke apa ni. Dia kata dalam muka surat 28 sini, Thuwaibah tu yang menyusukan Nabi dengan Abu Salamah tu maula kepada Abu Lahab bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi SAW. Dia menyusukan Nabi SAW. Ibnu Sa'ad melalui tariq Bazzah binti Abi Tajri'ah, dia kata orang yang mula-mula bagi susu kepada Nabi, menyusukan Nabi SAW ialah Thuwaibah dengan susu anaknya, hak bernama Masruh. Anak dia tu, dia dapat anak barulah ada susu. Anak dia tu nama dia Masruh namanya. Maulad itu dibebaskan, hamba yang dibebaskan oleh Abu Lahab. Jadi beberapa hari sebelum mari Halimah, sebelum pada tu dia sudah menyusukan Hamzah. Selepas tu Abu Salamah pula. Dia ni Rasulullah SAW sentiasa mengenal budi dia lah, buat baik, pergi jumpa dengan dia. Khadijah pun menghormati dia. Pada ketika tu dia ni milik Abu Lahab. Pada ketika menyusu, Khadijah minta nak beli dengan dia, tak sih. Abu Lahab tak sih jual. Bila Nabi SAW berhijrah, Abu Lahab memerdekakannya. Tak apalah. Jadi Rasulullah SAW ni hantar pakaian, apa-apa kira semua barang-barang ke dia. Sampailah dia mati pada tahun yang ke-7 bila Nabi pulang daripada Khaybar. Ketika itulah
Anak dia ni hak Masruh tu, kata adik-adik susu lah dengan Nabi. Masruh tu mati sebelum daripada mak dia lagi, lama dah sebelum pada tu. Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari sebut, Suhaili menyebutkan bahawa Abbas kata, bila mati Abu Lahab, saya tengok dia dalam mimpi lah. Memang dalam keadaan teruk lah, dalam keadaan teruk. Lepas tahun lepas pada tu, dia pun kata, dia kata, selepas pada aku pisah dengan kamu, lepas pada mati ni, kata dia, aku seksa sokmo, kata dia. Seksa, cuma seksa tu diringankan daripada aku hanya pada hari Isnin, kata dia. Pada hari Isnin, iaitu hari Nabi SAW dilahirkan. Sebab Thuwaibah ni bagi berita gembira kepada Abu Lahab, Nabi lahir, kelahiran, tentang kelahiran Nabi ni, dia bagi royaknya. Adik-beradikmu Abdullah boleh anak. Jadi Abu Lahab ni suka. Bila suka, dia memerdekakan Thuwaibah tadi kerana suka. Jadi orang-orang yang buat maulud biasanya, dia duk muka hak ni, dia kata dalil ni, kalau orang kafir suka kerana kelahiran Nabi ni, dah tengok orangnya dia azab dia dalam neraka tu, apatah lagi kalau kita orang Islam. Dia itulah bendanya, pasal tak mengaji hadis. Kalau mengaji hadis selesai lah. Kita nak buat dalil ni, orang tu rengan kena seksa, orang ni berat gapo-gapo, dia tak leh dengan hak setara ni. Ni hadis munqati', hadis ni dhaif, tak boleh pakai, tak boleh nak buat hujah, tak boleh nak buat pegangan. Jadi kalau duk buat semacam tu, nampaklah tak erti, nampaklah tak erti, tak boleh buat dalil tu. Ni cerita gitulah, bukan hadis ni. Bukan hadis. Tidak sahih, tidak sahih. Bukan Nabi royak pun. Abbas mimpi je. Abu Lahab tu kata gini. Abu Lahab tu kata. Banyak orang Abbas kata ni, hak kait dengan Abbas ni. Dia kata Abu Talib masuk Islam, Abbas juga dikaitkan dengan Abbas juga. Dekat nak mati tu Abu Talib mengucap, dekat nak mati, padahal tak ada date pun. Dalam Bukhari riwayat daripada Abbas tu sendiri yang menyebutkan Abu Talib tu duduk dalam neraka. Saya bukan main. Abbas tu sendiri. Kalau Islam apa duduk dalam neraka? Jadi tentang pak saudara dia ni Abu Lahab, Abu Talib, ni semuanya kafir. Tak boleh nak buat dalil dengan hal ni kata suka tu Abu Lahab memerdekakan dia. Tak. Begitu. Hak betul je. Tadi. Muka surat 28 tadi. Bila Nabi SAW berhijrah, pada ketika itu baru Abu Lahab merdekakan dia. Bukan pada masa Nabi kelahiran tu. Hak ni, hak betul. Tu riwayat yang betul. Kalau kita tengok dalam Ar-Raudul Unf, Suhaili sendiri pun dia terima hak ni. Bukan hak tadi, cuma dia ada cerita. Tak boleh nak buat pegangan. Jadi sebab merdeka, sebab suka apa masa hijrah ni, bukan baru lahir hijrah. Jadi tak ada cerita tadi tu, tak boleh buat pegangan, tidak boleh menjadi asas. Begitulah. Thuwaibah menyusukan saya dengan ayah dia. Jadi kamu janganlah kemukakan anak-anak kamu. Kamu untuk siapa? Ini dia tuju kepada isteri-isteri dia, ataupun orang-orang yang haram lah, mahram dia, ibu susu dia ke, kamu, anak-anak kamu. Sebab kalau isteri, kalau isteri dia, anak-anak kamu jadi anak Nabi, anak tiri. Supaya durrah tadi. Kalau ibu tu ibu susu lah kata. Kalau kita kata kunna tu kamu tu, ialah ibu susu. Mana jangan kamu kemukakan kepada anak-anak kamu, sebab itu adik-adik susu dengan Nabi. Jadi tak boleh. Bukan dia larang semua orang
tawarkan anak kepada dia, hak tak ada kena mengena, hak tidak mahram dia, tu tak apa, hak tu tawar lagi lah, hak mana-mana nak tawar tu. Dan ramai pun orang yang tawar anak dia, tawar kakak dia, ramai hak tawar. Jadi hak ni jangan kamu kemukakan kepada aku, anak-anak kamu ditujukan kepada sama ada isteri dia ataupun orang-orang yang haram. Ibu susu dia ke, jangan, ataupun saudara-saudara perempuan kamu. Yang ini ditujukan kepada isteri-isteri dia. Sebab alihnya dua beradik dalam satu masa. Tapi kalau orang lain, orang lain yang bukan merupakan isteri Nabi, kalau dia nak tahu adik-adik dia kepada Nabi, apa-apanya boleh waktu tu. Ini yang dituju ni, perempuan-perempuan yang dituju ni ialah orang-orang yang tertentu, bukan semua orang. Perempuan di zaman dia tu tidak. Daripada situlah kita tahu babun fi labanil fahli, bab tentang labanil fahli. Labanil fahli ni susu yang ada pada seseorang perempuan dengan sebab dia, dengan sebab lelaki, yakni suami kepada ibu yang menyusukan seseorang itu. Itu al-fahli. Al-fahli dengan makna suami kepada ibu yang menyusukan seseorang. Al-fahli ni luah makna dia, salah satunya dengan makna bapak jantan. Orang nak bakar binatang gapo tu, bapak tu itu al-fahli juga. Di sini dikatakan labanil fahli, bukan bapak tu sendiri, suami kepada perempuan yang menyusukan tu dia ada susu, dan bukan dia yang menyusu sini. Dia nak ayatnya susu yang ada pada perempuan yang menyusukan seseorang itu disebabkan oleh dia. Kalau tidak, tak ada susu tu. Perempuan ni ada susu. Ini setelah menikah. Setelah menikah. Jadi dengan sebab perhubungan di antara lelaki dengan perempuan itulah jadi adanya susu. Ada susu. Jadi susu tu dikatakan susu dia. Semula kalau perempuan tu katakanlah cerai dengan dia, nikah dengan orang lain, apa nak boleh anak pula, ada susu pula. Suami hak ke dia itulah, tu yang punya susunya, orang panggil. Yang menyebabkan jadi ada susu. Jadi susu ni susu yang sah. Kalau menyebabkan ada susu dengan sebab dia berzina, tak ada hak tu, tak kira hak tu. Bila seseorang itu berzina dengan seseorang perempuan, kalau mengandung, dia bila beranak ada susu juga. Tapi hak tu bukan labanul fahli. Hak tu tidak sah. Hak tu tidak sah. Tak dikira hak tu. Hak ni kiranya sah. Jadi riwayat daripada Aisyah, kata dia pernah masuk ke rumah saya Aflah, iaitu anak kepada Abil Qais. Anak kepada Abil Qais nak jumpa dengan saya. Saya pun nusuklah, nak bersembunyilah daripada dia. Dia berkata, ala nak sembunyi dengan saya ni pakcik awak lah. Aisyah pun tanya dia, pakcik ke mana? Mana dalam keadaan bertudung lah, berlindung di balik Nabi. Dia kata, isteri saudara saya menyusukan awak. Bukan isteri saya, isteri adik-beradik saya menyusukan awak. Aisyah tak puas hati lah. Sebab kalau isteri dia yang menyusukan, bukan dia sendiri yang menyusukan, isteri dia ni kan adik-beradik, isteri kepada adik-beradik dia yang menyusu, jauh benar tu. Apa kena dengan dia nya? Aisyah tu tak muskil. Kalau suami kepada orang yang menyusukan dia tu pun bukan menyusukan sendiri, kalau tak kira, situ pun dia muskil tu. Apatah lagi ni adik-beradik kepada suami tu, lagilah dia muskil. Jadi dia tak say depan dalam keadaan terbuka, terdedah kepala dan sebagainya, tak say. Bila Nabi SAW hari dia pun royak ke Nabi. Nabi kata, buat apanya? Itu pak cikmu lah tu, ya Allah dah tu. Betul lah tu, biar dia masuk lah. Semula tak sedut tudung-tudung lah dengan dia, mana gitulah. Biar dia masuk. Itu pak cik muda.
Ini dikatakan labanul fahli. Cuma di sini ada beberapa perkara. Dia kata Aflah ni iaitu anak kepada Abil Qais berdasarkan riwayat ini. Ini keliru sebenarnya, tidak tepat tu. Hadis tu sahih dah, sahih dah, sanad dia pun sahih dah, tetapi ada lagi hak tak kena. Hak tidak sahihnya satu perkataan, tapi orang kata sahih dah. Jadi hak tu sahih kah? Hak tak sahih lah, hak tak kena sepatah tu, tak sahih lah hak tu. Tapi kalau orang kata hadis ni sahih, betul juga dari segi sanad dia tu sahih dah. Hak mana hak tak kena? Sini dalam riwayat Bukhari, Aflah akha Abil Qais, adik-beradik kepada Abil Qais, bukan anak Abil Qais, adik-beradik kepada Abil Qais. Dalam riwayat Muslim, Aflah bin Qais. Hafiz Ibn Hajar berkata, wal mahfuz, hak mahfuznya Aflah akhu Abil Qais. Hak tu hak betul. Lepas tu dia kata Qurtubi, Imam Qurtubi kata semua riwayat ada sebut selain daripada hak ni semuanya waham, keliru belaka. Hak sebut Aflah Ibnul Qais, akhu Abil Qais, hak tu yang tidak keliru. Aflah Ibnul Qais, akhu Abil Qais, betul juga hak tu. Tapi kalau hak lain-lain macam tadi, hak riwayat Abu Daud ni, Aflah anak Abil Qais, itu tak boleh. Kalau Aflah anak Qais, saudara kepada Abul Qais, itu betul. Jadi hak ni situ Ibnu Abil Qais, itu tak kena. Yang betul akhu Abil Qais. Itu. Jadi adik-beradik maknanya isteri kepada Abul Qais itu menyusukan Aisyah. Suami kepada tadi yang menyusukan Aisyah tu, Abul Qais itu, hak tu orang panggil Al-Fahl, Labanul Fahl. Dalam kes ini dia itulah Abul Qais. Adik-beradik kepada Abul Qais namanya Aflah. Ni Aflah, adik-beradik kepada dia. Dia jadi pak saudara lah kepada Aisyah, pak saudara susu. Mengikut kaedah tadi, kalau pak saudara kita hak sebenar, adik-beradik ayah kita tu perempuan lah, misalnya kita kata adik-beradik ayah kita hak lelaki, itu pak saudara kepada perempuan, tak boleh nak menikah. Dan mahram dia tu, kalau kita tu lelaki, adik-beradik ayah kita sama dia perempuan, mak saudara, tak boleh juga. Mak saudara dengan sebab keturunan tak boleh menikah. Dan mahram kita, maknanya dari segi aurat apa tu tidak serupa dengan orang lain, dengan orang asing. Jadi hak susu ni pun lagu tu lah juga. Jadi dengan sebab tu Aflah ni Nabi SAW kata pak cikmu tu, pak saudaramu tu, tak apalah, biarlah dia masuk. Sebab apa? Sebab pak saudara, bukan pak saudara sebenar, pak saudara susu. Tapi mengikut kaedah tadi, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Gitulah kaedah dia. Jadi hak ini pun pak saudara dia juga. Jadi luah. Jadi apa tujuan dia dalam Islam ni ada nyusul pula ni? Nak suruh luah lah. Ada kalanya seseorang ni, kalau nak kira adik-beradik dia sebenarnya tak ada, tina berlaku. Tapi kalau kira dia menyusul dengan orang ni, adik-beradik susu dia tu, dia boleh minta tolong dah, senang dah. Nak masuk ke rumah dia, gapo nak beli, gapo kita kata kalau zaman sekarang ni, nak orang masuk togeh gapo tu susah tu juga. Jadi dengan sebab ada hak ni kan memudahkan. Dan dia ada pula orang panggil hubungan darah juga ni, dia berkait dengan susu ni yang istimewa. Kalau seseorang tidak dapat melalui keturunan, dia boleh dapat kot ni. Ini memudahkan dia. Bukan jadi menyusah, dah memudahkan dan meluaskan keluarga dia. Meluaskan keluarga dia, bukan menyempitkan. Sebab kalau sempit susah. Katakanlah kalau seorang itu dia tak ada adik-beradik, dah hak susu pun tak ada,
Kalau ada adik-adik sebenarnya 2 orang. Tapi kalau ada susu kan ramai lagi. Tujuannya nak meriah. Kalau ramai tu meriah, suka. Begitulah. Jadi saudara dia tu, saudara kepada Abul Qais, iaitu Aflah tu, mahram juga dengan Aisyah. Tak perlulah dia bertudung ke apa, kemah serupa dengan orang-orang lain. Jadi hak ni, isteri Nabi ni serupa dengan orang-orang lain juga dari segi penyusuan. Dia tidak kata macam tudung tu kalau dengan orang lain, orang asing, lebih berat isteri Nabi ni. Tapi dalam bab ni tak. Kalau sudah jadi susu pak saudara susu, dia boleh buka tudung dia, nampak lengan dia pun tak apa, walaupun isteri Nabi. Orang lain lagilah boleh, isteri Nabi pun boleh, orang lain lagilah boleh. Dan ini menunjukkan, hadis-hadis ini menunjukkan bahawa benda ni termasuk hak budaya umat Islam mana-mana ni. Bertudung, duduk balik tabir, kalau bukan mahram ada hak dia. Ini termasuk dalam hukum syariat juga. Tidak kata ini hukum orang budaya adat saja. Ada, ni ada dalam hadis ni. Jadi kita tak boleh katalah sombong ke, kita tak boleh katalah kolok ke, pahaman sempit ke, tidak bebas, tak boleh. Bahkan kita kena ingat ni hukum. Jadi kalau kita tak tahu, kita kena pastikan. Kalau kita tak tahu lagi, tak usah lagi. Itu pengajaran yang kita dapat. Sebab Aisyah ni, dia tidak lepas pada tu barulah dia terbuka dengan Aflah tadi. Jadi dalam masyarakat Arab ni ramai benar lah. Hak lagu ni ramai benar. Hak menyusu ni ramai benar. Cuma di sini dia ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan dia hak berkait dengan menyusu ni hak mana? Ibu dia saja. Ibu yang menyusu. Labanul fahim dia tak terima. Yang ni suami kepada ibu yang menyusu tu dan anak-anak dia. Misalnya Aflah sini tak boleh. Tak boleh juga. Bukan termasuk dalam hak boleh ni, mengikut pendapat ni. Tapi ini bukan pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulamanya berdasarkan hadis Aflah ni, dia kata boleh lah. Jadi hak puak-puak hak tidak jumhur tadi, suami kepada penyusu dia, ibu dia tu pun orang lain, tak boleh juga. Apatah lagi kalau Aflah. Jadi hadis ni dia tak sepakat. Dia tak sepakat hadis ni. Itulah puak-puak ni. Ni. Muka surat 31 berhubung dengan masalah ni ada khilaf ni lama dah kata dia. Khilaf diriwayatkan daripada Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Rafi' bin Khadij, Zainab binti Ummi Salamah dan lain-lain di kalangan tabi'in, Sa'id Musayyab, Abi Salamah, Qasim, Salim, Sulaiman bin Yasar, Atha bin Yasar, Sya'bi, Ibrahim An-Nakhai, Abi Qilabah, Iyas bin Muawiyah. Ni. Dan daripada Ibnu Sirin, banyak lagi. Termasuklah Abi Salamah annaha sa'alat wa sahaba mutawafirun wa ummahatul mu'minin faqalu ar-radha'a min qibali ar-rajul la tuharrimu syai'an. Ar-radha'a min qibali ar-rajul la tuharrimu syai'an. Penyusuan dari pihak suami kepada yang menyusukan itu tidak mengharamkan apa-apa. Tidak jadi haram. Jadi boleh menikah, boleh gapo lah. Lepas tu dia jadi sebuah orang asing lah, kena pakai tudung gapo gitulah. Inilah pendapat di kalangan fuqahanya Rabi'ah Ar-Ra'i, Ibrahim bin Ulayyah, Ibnu binti Syafi'i, Dawud Zahiri dan lain-lain lagi. Itulah. Dia kata macam Aflah ni ajnabi bagi Aisyah, orang asing bagi Aisyah. Bukan Aflah saja, adik-beradik dia yang menyebabkan jadi ada susu. Isteri dia tu menyusukan Aisyah. Suami tu pun dia tak terima je, orang lain juga. Ni buat-buat ni. Dia berdalil dengan hak mana dalil dia?
wa ummahatukumul lati arda'nakum. Dia pegang ayat tu, ibu-ibu yang menyusukan kamu. Sini. Kalau adik-beradik kalau hak sebenar daripada keturunan tu, ibu-ibu, anak-anak, mak saudara, mak saudara ahli ibu, mak saudara ahli ayah, sebut belaka. Tapi bila sebut tentang ibu yang menyusui, dia sebut ibu tu saja. Dia tak sebut mak cik, dia tak sebut orang lain, tak sebut. Sebagaimana disebutkan berkenaan dengan paksa keturunan tu, tak sebut pun tu. Jadi kata dia ni tak termasuk lah. Jadi mak saudara dia ke apa tu tak. Mak saudara ahli ayah lah, ahli ayah susu tadi, tak termasuk. Jadi pihak jumhur ulamanya dia pegang dengan hadis-hadis yang sahih ni. Dia pegang dengan hak ni lah. Dan termasuk dalam jumhur ulamanya, iaitu jumhur sahabat tabi'in, fuqaha il-amsar seperti Auza'i, Thawri, Abu Hanifah, anak-anak murid dia Ibnu Jurayj di Mekah, Malik di kalangan ulama-ulama Madinah, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abi Thawr, ramai Nabi lain. Dia kata mereka ni berpendapat labanil fahl yuharrim. Maknanya bapa yang menyebabkan ada susu tadi, itu pun jadi mahram juga. Begitu juga adik-beradik dia, jadi pak saudara lah. Macam kes tadi Aisyah tadi, pak saudara dia lah juga. Nabi benarkan tu, boleh biar dia masuk, maknanya mahram dia lah. Takkan Nabi nak bedah orang asing pula masuk dalam keadaan dia tidak bertudung. Itulah dia pegangan jumhur ulama. Dan dia ada kesan juga tu, ada nyabik dengan dia juga, bukan tak ada nyabik langsung. Sebab kalau tidak, tak ada susu tu. Tak ada susu. Begitulah lebih kurangnya. Walaupun bagaimanapun ini termasuk dalam masalah khilaf. Kalau ada orang tak seterima pun, iya jugalah, ada juga ramai juga tadi kan jujuk sebut tu. Orang kata tak termasuk. Termasuknya sekat ibu dengan anak-anak dia. Adapun suami dia, adik-adik suami dia tu tidak jadi pak saudara lah. Macam kisah Aisyah tadi, Aflah tu, dia perempuan ni tak seterima. Lepas tu dia kata Aisyah tak seterima. Aisyah tak seterima ni di peringkat permulaan, sebelum dia tahu. Lepas pada ada hadis ni dia terima dah lah. Dia terima dah lah. Jadi kita kena ambil kira juga hadis-hadis, jangan kira ayat saja, Quran saja. Tak boleh lah gitu. Kena ambil kira juga hadis-hadis ni. Jadi setakat tu dulu untuk malam ni, wallahu a'lam. Akhirul da'wah. Alhamdulillah.